Yo guys, and welcome to my video. Xiaomi buat kejutan akhir tahun ni dengan melancarkan telefon baru, that is Xiaomi 13 dan Xiaomi 13 Pro. So dua telefon ni actually sangat menarik dan mungkin korang patut tengok sebab ni lah telefon yang korang akan nampak sebagai a flagship kind of killer sebab price point dia dengan specs dia dan macam-macam lagi. Tapi sebelum tu aku akan explainkan dulu dan aku akan bagi conclusion untuk telefon ni, since ada juga version yang hampir sama tapi dia tak launch dekat Malaysia, dan ni adalah telefon yang boleh kata high spec yang Xiaomi boleh buat dan akan masuk Malaysia kalau ikutkan. Benda yang paling obviously yang kau akan nampak dalam Xiaomi 13 Pro ni adalah sudah tentunya dia punya Leica branding dekat dia punya kamera. Dia punya bentuk lain sikit sebab kalau ikutkan sebelum ni dah ada model yang collab dengan Leica untuk Xiaomi dan model tu tak masuk Malaysia. So sekarang ni this is a potential untuk dapat Leica branding masuk dalam Malaysia untuk korang enjoy tangkap gambar yang lawa ataupun at least dapat collaboration daripada Leica tu sendiri untuk buatkan image korang lagi improve. So dekat sini apa yang aku nampak persamaan yang Leica suka letak dalam smartphone jenama Xiaomi adalah dia punya sensor that is IMX989. Sensor ni actually memang sangat-sangat popular untuk jenama smartphone letak a 1-inch sensor dalam dia punya kamera, and nak kata dia lagi better daripada orang lain dan sebagainya. Tapi kalau ikutkan calibration tu adalah sangat-sangat penting dari segi lens, dari segi dia punya color dan sebagainya. So kalau ikutkan nampaknya Xiaomi macam buat benda yang sama je, tapi kalau ikutkan dia lebih kepada nak semua gambar ataupun semua sensor tu konsisten. Contohnya macam tak semua sensor akan pakai 989 tapi dia akan ada megapixel ataupun count yang sama saja, that is dia punya telefoto dan juga dia punya ultra wide. So untuk dia punya telefoto kali ni dia ada Hyper OIS untuk stabilkan gambar korang tu ataupun nak buatkan gambar korang tu lagi sharp so that dia boleh pakai shutter speed yang lagi perlahan contohnya, gambar tu akan nampak lagi cantik lah. Dan pergi kepada ultra wide pula, kali ni dia boleh fuse dia punya ultra wide tu jadi kepada makro juga ataupun boleh tangkap gambar makro. Benda ni akan buatkan option untuk kamera tu tak perlu jadi banyak tapi boleh buat banyak benda walaupun pakai sensor ataupun pakai setup yang tak banyak macam 4 kamera ataupun 5 kamera just untuk get that specific shot yang mana korang guna sangat-sangat kurang. Kata Xiaomi lagi dia letak elemen yang baru dalam dia punya 3 times telephoto tu untuk nampakkan gambar korang lagi better daripada basically orang lain lah, sebab obviously dia nak lagi better daripada orang lain. So dekat sini dinamakan sebagai Leica floating lens element untuk buatkan gambar korang tu nampak lagi lawa. So benda ni kita akan test, tapi aku dah try tengok dia punya hasil and dia punya video untuk promote this kind of lenses, boleh kata nampak sangat-sangat lawa, especially bila orang yang pakai Leica ini juga popular tangkap gambar black and white ataupun kalau tak silap monochrome kalau tak silap nama dia. So benda tu aku sangat-sangat teruja untuk test it out. Tapi bukan tu je improvement yang Xiaomi dah buat dalam dia punya smartphone kali ni. Dia juga pakai skrin yang a bit berbeza, that is besar dia adalah 6.73 inci. Untuk orang yang suka skrin besar, benda ni akan jadi favourite diorang atau memang akan pilih option ni. Tapi benda yang aku boleh ketengahkan juga adalah dia akan ada all the goodies, contohnya macam Dolby Vision, lepas tu dia punya needs of brightness, curve display, obviously 2K display dan juga 120Hz LTPO screen OLED. So benda ni memang standard lah untuk Xiaomi kan. Tapi dia orang juga dah bump in dia punya needs of brightness sampai 1900 needs of brightness. So basically dia hampir macam iPhone 14 Pro Max je kalau ikutkan. Beza dia 100 nits je, dan untuk 100 nits beza sebelah-sebelah sangat-sangat minimal dan korang tak akan perasan pun bila buat comparison sebelah-sebelah macam tu. Other than that, yes, korang akan dapat all the goodies untuk kita punya processing power, latest and greatest. Obviously Xiaomi kan, dia tak pernah ketinggalan tentang processor macam ni, that is pakai Snapdragon 8 Gen 2. So 8 Gen 2 ni ada banyak improvement, termasuklah untuk buatkan processor tu run lagi low power, dan juga obviously low power akan buatkan processor tu lagi less heat. And untuk membuatkan dia punya processor ni lagi laju, obviously dia pakai RAM yang lagi laju ataupun RAM yang paling updated dengan pakai UFS 4.0 untuk dia punya storage kali ni. Tapi dia tak pakai FinFET yang baru, that is still pakai 4nm process. All in all, tengok dia punya presentation, dia punya improvement, boleh kata benda ni memang kita alu-alukan untuk letak dalam sebuah smartphone baru. Cumanya aku tak pasti kenapa Xiaomi nak launch end of 2022. Kenapa dia tak launch masa awal-awal Januari 2023? Tu je aku boleh tanya Xiaomi. Benda yang aku agak teruja dekat sini adalah actually dia punya operating system, sebab bila dia pakai chip pemproses daripada Snapdragon 8 Gen 2 ni, obviously dia akan based on Android 13. So maksudnya dekat sini dia tak akan calibrate untuk pakai Android 12. New processor obviously kita akan masukkan dia punya operating system yang
yang paling latest ataupun paling baru. So not just that, dia pakai MIUI 14 juga. Cumanya dekat sini aku tak dapat nak hands on lagi MIUI 14 untuk bagi tahu apa perbezaan ataupun apa improvement yang dia dah bawa. Aku akan bagi tahu nanti bila dapat dekat tangan aku. So tu korang jangan nak risau. And tak silap aku, dia memang fokuskan untuk dia punya ekosistem dia sendiri juga untuk communicate antaranya, so that tak ada lagging and memudahkan, dan obviously akan membuatkan korang lagi senang lah nak interact dengan korang punya gadgets dekat dalam rumah. Contohnya macam CCTV, aircon, plug, lampu dan sebagainya. Benda yang kau akan dapat juga dekat sini adalah sudah tentunya bateri yang sangat-sangat besar, 4820 mAh untuk smartphone Xiaomi 13 Pro ni. Kalau perasan dia tak ada Mi dekat belakang, so dia terus kepada 13 Pro. Dan kau akan dapat chip Surge G1 juga untuk enablekan that 120W charger daripada dia punya adapter masuk dalam kau punya smartphone, and tak ada isu kepanasan tu bila tengah buat high speed ataupun kelajuan macam tu lah bila charge telefon, sebab kita tak nak akan ada hazard apa-apa kan, takut overheat dan buatkan certain technical issue. Nope, you don't want that. Other than that, korang still akan dapat wireless charger 50W dan reverse wireless charging sampai 10W. Cumanya dekat sini aku tak tahu dia ada reverse charging untuk kabel ataupun tak. Yang tu nanti akan test it out untuk korang juga. Benda yang sangat-sangat menarik juga dekat sini adalah Xiaomi dia buatkan Xiaomi 13 Pro ni adalah IP68 rating. So kalau korang pergi dekat hujan ke, bawa motor ke, menyelam ke, tak adalah sampai menyelam aku tak nak tanggung apa-apa, tak ada masalah. So kalau korang kena pasir ataupun korang kena air, percikan air, boleh je pakai normal macam biasa, tak perlu nak pakai protection, nak letak dalam beras dan sebagainya. Dan untuk pengguna Xiaomi lah kan, mestilah korang tahu yang diorang ni memang sangat-sangat kedekut untuk letakkan IP68, sebab kalau kan diorang ada sejarah menggunakan P2i style of waterproofing. P2i tu maksudnya dia buat coating dekat dalam bahagian dalam komponen telefon diorang tu kalau air. Kalau kan benda tu macam bagus lah juga, sebab kita tak ada compromise dengan dia punya tekanan kan bila pakai IP68 especially. Tapi tak apa, bila IP68 and harga pun kalau kan tak mahal sangat untuk sebuah telefon Xiaomi 13 Pro. Cumanya tak pasti bila masuk dekat Malaysia harganya sampai 4,000 ke atas ataupun tak. Benda yang aku suka juga dekat sini adalah dia punya colour. That is a bit unique dekat warna hijau kalau kan. Aku tak pasti kenapa warna hijau, tapi bila tengok dia ada option untuk pergi ke arah leather tu, nampak sangat-sangat promising, sebab aku actually ada Xiaomi yang leather warna hijau. So dekat sini aku sangat-sangat suka and rasa macam sebuah telefon yang mahal instead of, well, design belakang tu kalau kau nampak dia a bit flat kan, so bit macam iPhone 14 and iPhone 13 Pro. Ya, semua orang tiru nak buat macam mana, so accept je lah. And cakap pasal dia punya design, aku suka tak dengan dia punya camera design, dia punya style flat and well iPhone 14 ataupun iPhone 13. Aku suka je, tak ada masalah pun. Dan nampak keunikan Xiaomi dekat sini bila dia buat macam portion untuk kamera. Dia punya main camera, dia punya ultra wide dan juga dia punya telephoto lens tu membuatkan dia still a phone daripada Xiaomi lagi. Tapi kan Fazli, kau cakap dia sama macam sebuah telefon lain yang Xiaomi pernah launch sebelum ni. That is Leica punya collaboration dengan Xiaomi juga kan. Smartphone apa tu? Kalau korang follow channel ni, yes, dia sama macam Xiaomi 12S Ultra. Yang ni pakai prosesor Snapdragon 8 Plus Gen 1 dan dia pakai Leica punya collaboration ataupun calibration. Sensor pun sama, IMX 989 sebiji. Lepas tu dia ada all the goodies, cuma design dia je lain sikit. So kalau kau dah pakai telefon ni, tak perlu nak upgrade kepada Xiaomi 13 Pro ni. Cuma yang ni nama Ultra. Kalau yang Pro, dia tak ada Ultra ke? Tu je lah apa yang aku boleh kata. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So keep smiling. I'll see you guys on my next video. Bye!